السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi di dalam bab libas, bab pakaian. Sebagaimana apa yang kita sebut sebelum daripada ini ataupun pada minggu lepas, kita sebut bahawasanya dalam masalah pakaian, semua jenis pakaian pada asalnya adalah diharuskan. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang ada pada muka bumi ini manfaat kepada kita. Dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dia, yakni Allah, telah menciptakan manfaat untuk kamu semua apa yang ada pada muka bumi ini. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-A'raf ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq." Kata olehmu ya Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah Taala telah keluarkan untuk hamba-hambanya? Siapa? Sebab itulah apa yang disebut oleh ulama bahawasanya pakaian pada asalnya, apa jenis pakaian sekalipun, pada asalnya adalah diharuskan. Dalam masalah pakaian pada asalnya adalah diharuskan. Melainkan apabila ada dalil yang melarang daripada pakaian tersebut, maka barulah dilarang. Sama ada larangan tersebut adalah larangan haram ataupun larangan makruh. Sebab ada juga larangan haram, ada larangan makruh. Maka barulah dilarang memakai pakaian yang dilarang itu. Jadi sekali lagi, pakaian, apa jenis pakaian pada asalnya adalah diharuskan. Melainkan apabila ada dalil yang melarang. Kerana Allah Ta'ala menjadikan setiap perkara yang ada pada muka bumi ini, ia bermanfaat untuk kita. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah Ta'ala keluarkan kepada hamba-Nya? Jadi sebab itulah kata ulama, pada asal pakaian adalah diharuskan, apa jua pakaian sekalipun. Melainkan, baru ada pengecualian, melainkan kalaulah ada dalil yang mengharamkan ataupun yang melarang daripada pakaian tersebut, barulah dilarang. Jadi apa yang kita nak bincang dalam bab al-libas adalah manakah pakaian-pakaian yang dilarang oleh syarak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 548, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, Hudzaifah bin Al-Yaman, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaj wa an najlisa alaihi, rawahu al-Bukhari. Maksudnya daripada Hudzaifah di sini adalah Hudzaifah bin Al-Yaman, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sahabat, ayah dia juga sahabat. Dan dia, Hudzaifah bin Al-Yaman, antara kelebihan dia adalah Rasulullah
memberi tugasan yang cukup berat kepada dia, iaitu menyimpang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama golongan munafiqun yang berada di Madinah, yang tengok semayang sekali dengan kita, puasa sekali dengan kita, nak pergi perang pun sekali dengan kita, pakaian pun seperti pakaian kita, nama pun seperti nama kita, orang kampung kita je, tapi pada hakikatnya mereka adalah golongan munafik. Maka Rasul khabar ke dia, siapa golongan munafik? Sebab itulah Hudzaifah bin Al-Yaman diberi gelaran sebagai sahibu sirri Rasulillah, orang yang memegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia Yaman. Yaman tu gelarang kepada ayah dia. Ayah dia terbunuh pada peperangan Uhud, dalam peperangan Uhud. Jadi orang Islam silap bunuh dia. Ingat orang kafir tersilap. Baik. Jadi hadis ni Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Rasulullah melarang kita minum dengan menggunakan bekas daripada emas dan perak. Jadi Rasulullah larang kita minum dengan menggunakan bekas daripada emas dan perak. Makan dengan menggunakannya. Jadi bekas yang diperbuat daripada emas, bekas yang diperbuat daripada perak, Rasul larang guna untuk makan dan minum. Tak boleh, Rasul larang. Jadi benda yang kita dapat faham daripada hadis ni, kita dilarang menggunakan bekas pinggang ke, makuk ke, dulang ke. Dia sihaf, asal sihaf jamak daripada sahfah. Sahfah dalam bahasa Arab adalah suatu bekas pinggang yang besar, yang boleh memuatkan makanan lebih kurang 5 orang. Lebih kurang kita katakan macam kita kat pinggang besar, talang kecil. Tu makna sihaf. Jadi Rasul larang. Kalau bekas tu diperbuat daripada emas dan perak, Rasul larang kita minum dan makan daripada bekas tersebut. Larangan di sini larangan di sini menurut pandangan majoriti ulama, bukan hampir berlaku kesepakatan. Larangan di sini adalah larangan haram. Maka sebab itulah sepakat ulama, hampir sepakatlah, walaupun ada lah pandangan yang mengatakan makruh tahrim, makruh tanzih ada. Baik. Jadi pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab, pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab, bahawasanya hukum makan menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak adalah diharamkan, baik untuk lelaki maupun untuk perempuan. Ini bukan untuk orang lelaki saja, orang lelaki orang perempuan sama dengan kesepakatan ulama. Jadi kalau gelah, cawang, makuk yang diperbuat daripada emas dan perak, tidak boleh kita guna untuk makan dan minum dengan menggunakan bekas tersebut. Hukum dia dilarang dengan kesepakatan 4 mazhab, sama ada untuk lelaki dan untuk perempuan. Dia berbeza dengan perhiasan orang perempuan, itu lain. Perhiasan lain, ni bekas lain. Bekas ni lelaki ke perempuan sama. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia ada sebenarnya ada perbincangan pandang, ada perbincangan panjang. Cuma nak sebut secara ringkas je. Nak sebut secara ringkas sahaja. Okey. Jadi secara ringkasnya, kita menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak untuk makan dan minum adalah diharamkan. Penggunaan selain daripada makan dan minum, cebok air je sebagai contoh. Ambil air, guna bekas tersebut untuk berwudu, untuk mandi wajib. Banyak sangat emas, tak tahu nak tak mana, kaya terlajuk dia. Jadi bekas rumah dia tu emas saja. Apakah hukum? Hukum dia sama. Kata ulama, makan minum pun tak boleh dah. Sedangkan makan minum ni benda yang dikirakan, benda yang penting lah, rukun kehidupan kita lah. Makan minum ni rukun kehidupan kita. Kalau tak makan tak minum, nak hidup mana kita? Kehidupan kita bergantung kepada makan dan minum. Yelah, Allah Ta'ala yang memberi kehidupan ni, kita cakap di atas jalan adab. Jangan buat silap faham pula. Bukan kita bertuhankan kepada makanan dan minuman. Bukan. Tu orang belajar usuluddin faham lah. Ni kita cakap di atas jalan adab. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau dang bak makan minum pun tak boleh dah, apatah lagi penggunaan-penggunaan yang lain. Sebab itulah kata ulama, apa jenis penggunaan sekalipun tidak boleh guna bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Hukum dia adalah haram. Bukan hak yang lebih teruk lagi, di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi aniyati dhahab, orang hak yang minum alladhi yashrabu fi aniyati al-fiddah, orang hak yang minum dalam bekas yang diperbuat daripada perak. Ada riwayat emas juga masuk. Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, sesungguhnya dia telah menuang ke dalam perut dia adalah neraka jahanam. Siapa teruk? Oh, kita tengok sedap. Oh, kaya benar dia. Siapa bekas pun mah, bekas pun perak. Oh, sedap. Oh, kita usah kata bekas. Tak ada kita. Oh, kaya dia. Oh, tengok dia makan pun lalu sedapnya. 2-3 pinggang habis pakai bekas tersebut. Sebagai contoh lah kita katakan. Maka kita memang nampak pada zahir itu, tapi pada hakikatnya sebenarnya dia menempuh azab Allah. Dia telah menuangkan di dalam perut dia neraka jahanam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Jadi ambil ulang sekali lagi, dalam hadis ini sebut makan dan minum. Maka kata ulama, semua bentuk penggunaan tidak dibolehkan daripada bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Berwudu, mandi wajib, apa juga penggunaan, tak boleh. So kata makan, so kata minum. Cuma makan dan minum ni benda yang kebiasaan orang guna bekas tu. Selain daripada makan minum pun hukum dia sama juga. Melainkan dia ada juga pengecualian. Melainkan kita terpaksa. Lagu mana terpaksa? Kita dah dahaga sangat tak ada air nak minum. Ada air dalam laga tau. Ada air dalam laga, nak ambil mana? Kena cari timba. Tak ada timba lain, timba emas je ada. Terpaksa tak ada masalah. Keadaan terpaksa, benda yang diharamkan ketika darurah, pada asalnya benda tu diharamkan ketika darurah, dia bertukar menjadi harus. Ad-daruratu tubihul mahdhurat, kata ulama. Darurah dia mengharuskan perkara yang dilarang. Jadi kalau terpaksa tu tak ada masalah lah, terpaksa. Dah kita dahaga sangat, air penting, kalau dak minum boleh bawa kepada mati ataupun teruklah, maksudnya mudarat kepada diri kita dah. Maka ketika tu boleh guna bekas tersebut untuk ambil air. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita, hak yang lebih teruk lagi di zaman kita, bukan setakat guna emas, bukan setakat guna bekas emas. Sekarang ni ada pula makan emas terus. Biasa dengar tak makan emas? Tak biasa dengar, mungkin kali pertama dengar ni. Amba orang ada sahabat amba tanya baru ni. Dia minta pandangan amba. Dia ustaz juga, sahabat amba ustaz juga, dia ada pandangan dia lah. Lepas tu dia minta juga pandangan amba macam mana. Orang tanya dia. Amba pun kejut juga. Ada. Dia makan emas terus lah ni. Aiskrim, dia pun letak emas. Kadang dia tak abuk dia tak. Tapi dia buat lagu mana, proses lagu mana pun siapa boleh makan. Siapa boleh makan tak tahu proses lagu mana. Jadi negara-negara barat ada lah ni. Balik buka. Amba pun tengah check juga, tengok Google. Oh, ada sungguh tapi barang bukan murah bukan RM2.5 Aiskrim tu bukan RM2.5 lah. Makanan-makanan kuih-kuih letak emas tu tak tahu. Dia balut dengan emas. Donat dia balut dengan emas tau. Allah kata hebat sangat. Okey, sekarang ni apakah hukum makan? Hak yang kita bincang tadi, kita makan nasi guna bekas emas, bekas perak. Okey, hak tu jelas hukum dia haram. Ada sebut dalam hadis. Mana-mana hak yang kata halal, hak tu mengarut belaka. Sebab jelas disebut dalam hadis. Bukan benda ni adalah benda hak yang disepakati oleh ulama. Cuma hak yang kita nak bincang bukan guna bekas, makan tu, makan emas tu. Kayak gini balik suruh cucu buka, kalau misalnya nak pandai buka pun Google suruh cucu tunjuk ke Tok Ki sekali nak tengok donat hak yang letak emas sungguh, bukan emas kek-kek, emas sungguh. Cuma dia buat serbuk dia warna, apa pun tak erti juga. Baik, apakah hukum makan perkara tersebut? Kalau kita tengok pandangan dia, sebenarnya benda hak yang baru ni pastinya ada beberapa pandangan. Ada pandangan yang mengatakan boleh, ada pandangan yang mengatakan tidak boleh, benda hak yang baru.
Tapi kita nak kata boleh ataupun tidak, kita kena letak di atas ukuran syarak. Maksudnya, manakah dalil kita? Manakah sandaran kita daripada Al-Quran, daripada hadis, menurut kefahaman ulama-ulama mu'tabar. Apa pandangan apa? Hukum dia adalah diharamkan. Makan aiskrim yang diletakkan mah sungguh, letak mah sungguh, hukum dia adalah tidak dibolehkan, hukum dia adalah diharamkan. Sama juga donat yang letak mah sungguh, bukan sia dua, harga memang mahal dah, hukum dia adalah diharamkan. Alasan diharamkan kerana benda, kerana ia termasuk dalam idha'atul mal, ia termasuk dalam membazir, benda mengsia-siakan harta, benda yang bukan makanan dibuat makanan, sedangkan benda itu benda yang berharga, idha'atul mal. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yaskhatu lakum qila wa qal wa idha'atul mal wa kathratus su'al." Yang mana Allah Subhanahu wa taala murka kepada kamu. Allah Taala murka kepada kamu, qila wa qal, gitu gini, kata gitu, kata gini, kata gitu, banyak sangat. Desuh ni macam-macam bunyi. Banyak sangat cakap. Duk sebo cerita. Baik. Allah Taala murka. Begitu juga antara benda yang Allah Taala murka adalah idha'atul mal. Mengsia-siakan harta. Okey, termasuk dalam mengsia-siakan harta. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita tengok apa yang disebut oleh fuqaha, ulama-ulama fiqh, pengharaman penggunaan emas dan perak adalah kerana jiring emas dan perak itu sendiri. Itu yang pertama. Ni dipanggil illah, apa yang disebut oleh ulama fiqh, pengharaman emas perak kerana jiring emas tu, zat emas tu. Sebab itulah kalau dicampur emas dengan suatu bahan logam yang lain dan jiring emas tak ada dah, hilang dah dalam bahan logam yang lain, maka tu boleh dipakai untuk lelaki sebagai contoh. Okey, boleh faham kan? Jiring emas itu sendiri hukum dia adalah diharamkan. Jadi kalau diletak di atas makanan saat itu jiring emas, maka jelas illah pengharaman ada di situ. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang disebut oleh ulama, illah pengharaman adalah khuyala, kerana sombong. Memang pastinya makan lagu tu memang ada khuyala. Okey, dua. Yang ketiganya, apa yang disebut oleh ulama di antara illah pengharaman emas dan perak adalah kerana kasru qulubil fuqara, mematahkan, menghancurkan hati orang-orang fakir. Allah, aku tak ada benda, dia sampai makan emas terus. Okey. Tiga, ada juga di situ. Yang keempat, apa yang disebut oleh ulama fiqh di antara illah pengharaman emas adalah tadyiqun naqdain. Maksud dia menyempitkan mata wang. Dulu mata wang adalah emas dan perak. Jadi kalau mung buat bekah, jadi sempit penggunaan mata wang. Jadi keempat-empat yang kita sebut saat ni tu, ada pada memakan emas, meminum emas, maka dia mengambil hukum yang sama, iaitu diharamkan. Itu pandangan hamba. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, makan dengan menggunakan kain sutera, baik yang tipis maupun yang tebal. Apa jenis sutera asli lah, sutera tuling lah. Bukan sutera tiruang. Kalau sutera tiruang ni maksudnya nama sutera, tapi dia bukan buat daripada ulat sutera. Itu lain hukum. Hak ni memang sutera tuling, dia buat daripada ulat sutera kain tersebut. Hukum dia adalah haram. Haram untuk siapa? Untuk orang lelaki saja, tidak untuk orang puan. Sebab apa pula? Kerana di sana ada hadis yang lain, dalil yang lain yang Rasul khabar secara jelas. Antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhilla adh-dhahab wal hariru li inasin min ummati wa hurrima ala dhukuriha. Dihalalkan emas dan sutera bagi perempuan dari kalangan umatku dan diharamkan di atas orang lelaki. Kalau berkait dengan perhiasan, emas yang berkait dengan perhiasan juga diharamkan kepada lelaki, tapi tidak untuk perempuan. Tapi bekah, kita kabul tadi, lelaki pun sama. Tapi kalau berkait dengan perhiasan, maka diharamkan untuk lelaki saja, tidak untuk perempuan. Sama juga sutera diharamkan untuk lelaki saja, tidak
untuk perempuan. Jadi sepakat ulama mengatakan haram orang lelaki pakai sutera, tak boleh. Tapi sutera tuling lah. Sutera tuling, sutera ori lah, bukan sutera tiruan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada sebahagian daripada kita pernah pakai sebelum ni. Sebelum ni kat peceng baru bagi dengar kat peceng. Setengah-setengah kan. Kat peceng baru bagi dengar dulu. Tak tahu benda hukum. Asal benda hak orang buat tak kira lah pakak buat belaka. Lain ni baru tahu. Aku pakai lama mana dah sutera sebelum daripada ni. Sebagai contoh kan. Baik, maka caranya adalah bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala telah membuka ruang kepada kita, membuka peluang kepada kita. Kita tahu hukum sebelum daripada kita meninggal dunia. Itu sebenarnya adalah anugerah dan nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk supaya kita bertaubat di atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sebelum daripada ni. Jadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan katanya serta menjadikannya sebagai alas duduk. Nak buat alas duduk pun tak boleh. Alas duduk. Jadi orang lelaki dia jadikan kain sutera dia sebagai alas duduk, sebagai tilam, sebagai kapet, sebagai contoh. Tak boleh berlaku. Usah kata pakar. Jadikan alas duduk pun tidak dibolehkan untuk orang lelaki. Manakala orang puang itu tidak menjadi masalah. Walau bagaimanapun alas duduk untuk perempuan masih lagi ada perbincangan di kalangan ulama di sana. Ada sebahagian daripada ulama tidak membenarkan kerana alas duduk ia tidak termasuk dalam perhiasan bagi perempuan. Ada perbincangan di kalangan ulama. Dia perhiasan ni hak yang berada di tubuh. Okey. Seterusnya katanya, wa an Umar radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir illa mawdi'a isba'ain aw thalathin aw arba'. Maksudnya muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Maksudnya daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengenakan kain sutera kecuali hanya selebar 2, 3 atau 4 jari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun teks hadis ini adalah riwayat Imam Muslim. Okey, tadi Rasul larang menggunakan sutera. Dalam hadis ni kata Sayyidina Umar, Rasul larang menggunakan sutera. Okey, sama. Melainkan kalau sekadar sebesar 2 jari ataupun 3 jari. Kadang-kadang baju tu baju kain biasa. Bukan kain sutera, kain kapas, kain cotton je sebagai contoh. Tapi dia ada benda, kita kata dia buat leh. Leh tu dengan kain sutera. Okey, hak tu dibolehkan. Sebab dalam hadis ni kata Sayyidina Umar, Rasulullah memberi izin melainkan kalau sekadar 2 jari ataupun 3 jari. 2 jari, 3 jari. Betul lah, besar leh dah tu lah. Tapi kalau setapang, muka depan tu sutera, belakang tak sutera, tapi hak depan, muka depan sekali dengan lengang sutera, tu tak boleh lah. Kalau hanya sekadar leh, palih kan, kadang-kadang corok-corok, kadang-kadang leh sini, macam-macam kan, kadang-kadang leh sini, macam kita ni kan, sutera. Okey, boleh, tak ada masalah. Sebab sekadar 2 jari ataupun 3 jari, hak tu dimaafkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak yang kita bincang ni adalah sutera asli, sutera tuling. Tapi kalau sutera campuran dengan benda lain, campuran dengan kapas ke, ikutlah. Campuran dengan kulit kayu ke, campuran dengan getah ke, campuran dengan, ikutlah. Yang penting campuran, bukan hak yang tuling, bukan hak yang benda, hak yang ori sebagai contoh, bukan 100%. Baik, apakah hukum? Kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, kalau sutera tu dicampur dengan benda lain, sutera dicampur dengan bahan lain, lepas tu jadi kain, maka ulama mazhab Imam Syafi'i kata tengok benda. Tengok kuantiti sutera dengan barang-barang lain tu mana lebih banyak. Kalau kuantiti sutera lebih banyak berbanding dengan kapas sebagai contoh, ataupun bulu sebagai contoh, ataupun benda lagi, plastik sebagai contoh kan, maka tidak dibolehkan kalau sutera lebih banyak. Kalau kuantiti sutera sikit, sutera hanya 30% sahaja, 70% kapas sebagai contoh,
maka dibolehkan bagi lelaki. Ni yang kita cerita untuk orang lelaki. Kalau sama banyak ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Mazhab Imam Syafi'i kata tak ada masalah. Kalau 50 tak ada masalah, sebab apabila campuran dengan bahan lain orang nak panggil kain sutera. Kalau hanya 50 orang nak panggil kain sutera, maka dibolehkan bagi lelaki. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa li 'Abd al-Rahman ibn Auf waz-Zubair fi qamis al-harir fi safarin min hikkatin kanat bihima, muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Anas bin Malik, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi rukhsah, memberi kelonggaran, membenarkan Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah, dan Zubair bin Awam, seorang sahabat Rasulullah, mengenakan baju qamis, baju yang pakai bahagian dalam. Baik. Kan kita ada baju luar, baju dalam. Qamis baju yang kita pakai, baju dalam yang kena kulit kita. Sutera sewaktu dalam perjalanan, dalam permusafiran. Jadi satu ketika dalam musafir, Rasulullah memberi rukhsah, memberi kelonggaran kepada Abdul Rahman bin Auf dan Zubair bin Awam memakai baju yang diperbuat daripada sutera. Rasulullah bagi izin kepada dia. Hak tadi Rasulullah larang. Hak ni Rasulullah bagi izin kepada dia. Sebab dia ada sebab, bukan saja-saja kerana keduanya menderita penyakit gatal. Jadi dia ada gatal. Jadi apabila gatal, kalau pakai kain lain tak boleh. Ada orang jadi tak boleh pakai kain ikut dang. Jadi alohang. Jadi alohang tak boleh pakai kain ikut dang. Kalau pakai kain ikut dang kok, Allah, habis. Bedang habis, betik habis, gatal habis tubuh badan dia. Kain sutera tak apa lah. Nak kain mahal lalu. Kain mahal. Mujur kalau kena kau lelaki, kena ke bini, selok tu lelaki, kain sutera sokmo. Bini boleh pakai kain lain, kena pakai kain sutera sokmo. Haruh orang puan pakai. Tapi kain lain tak boleh, kain sutera belaka. Botok kepala tu lelaki duk rasanya. Barang mahal kan? Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpandukan kepada hadis ini, kata ulama, kalau sekiranya ada keperluan, ada hajat. Contoh, tak boleh pakai kain lain sebab gatal, kurap sebagai contoh. Ataupun kain lain tak boleh, musim sejuk ni Allah Rabbi kena pakai juga. Musim panas ni kena pakai juga sebagai contoh. Tak tahan tubuh dia. Maka ketika itu diharuskan. Maksudnya, pengharaman sutera kepada lelaki bukanlah pengharaman secara mutlak. Ketika ada hajat yang diizinkan oleh syarak, maka boleh lelaki memakai sutera. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah memberi kelonggaran kepada Abdul Rahman bin Auf dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma memakai sutera dalam satu permusafiran kerana keduanya mengalami penyakit gatal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga nanti kita akan bincang berkenaan dengan masalah penggunaan emas kepada lelaki adalah diharamkan, iaitu perhiasan, contoh gelang, cincin kalau diperbuat daripada emas, hukum dia adalah haram kepada lelaki. Namun kadang-kadang ada juga, maksudnya dalam keadaan tertentu diharuskan lelaki menggunakan emas. Di keadaan tertentu, terpaksa ataupun diperlukan. Ada seorang sahabat Rasulullah, nama dia Arfajah bin As'ad. Di zaman jahiliyah ada satu peperangan yang dikenali sebagai peperangan Kulab. Peperangan Kulab. Yang mana peperangan Kulab ni satu peperangan yang pernah berlaku di zaman jahiliyah. Antara orang yang hadir dalam peperangan tersebut, nama dia adalah Arfajah bin As'ad. Dalam peperangan tu, Arfajah bin As'ad cedera hidung, sampai keputus hidung. Sampai putus hidung. Kata dia, usibu anfi atau usiba anfi yaumal kulab, ni hidung aku ni ditimpa musibah ni, putus hidung aku pada peperangan Kulab. Lepas tu kata dia, fattakhadtuhu min wariq, aku jadikan hidung aku daripada perak. Jadi buat hidung palsu daripada perak. Fa antana alai, jadi busuk, tak sesuai.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia jadikan hidung dia daripada emas. Maka kata ulama, kalau diperlukan seperti mana yang disebut dalam hadis Arfajah bin As'ad, maka orang lelaki boleh guna emas. Sebab itulah kalau misalnya putus hidung, boleh buat hidung palsu daripada emas. Tapi zaman kita dah buat dah kan. Zaman kita orang buat hidung palsu daripada bukan daripada barang yang sama dengan warna kulit lah. Baik. Susah juga kena jaga hidung. Nak pergi tempat-tempat orang ramai-ramai bimbang juga. Takut jatuh hidung. Selok lah barang mahal. Okey. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, wa an Ali radhiyallahu anhu qala كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء وخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي متفق عليه وهذا لفظ مسلم. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali seorang sahabat yang cukup masyhur, khalifah ar-Rashidin yang keempat setelah daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama dia adalah menantu kepada Rasulullah. Dan cucu Rasulullah yang paling ramai adalah daripada Sayyidina Ali. Yang paling ramai adalah daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali isteri dia adalah Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Jadi dalam hadis ni Sayyidina Ali menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pakaian yang terbuat daripada kain sutera. Rasulullah hadiahlah kepada dia, Rasul beri kepada dia pakaian kain sutera. Rasul bagi kepada dia pakaian kain sutera. Baik. Lalu aku keluar mengenakannya. Dia pakai tak sekarang. Ada Rasul bagi kan pakai. Pakai. Dan ternyata kulihat petanda amarah di wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok jumpa dengan Rasul, tengok muka Rasul masam. Muka Rasul masam. Nampak ada alamat Rasul nak marah. Rasul marah terhadap perbuatan aku memakai kain sutera tersebut. Maka katanya, maka aku memotongnya dan membahagi-bahagikannya kepada kaum wanita aku. Jadi lepas tu balik rumah, kerak-kerak bagi. Wi ke bini dia, wi kepada mana kakak ipar dia, dia bagi. Bagi kepada orang puang. Jadi bermakna dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang Sayyidina Ali pakai kain sutera. Dan Rasul bagi ya. Rasul bagi bukan suruh dia pakai. Rasul beri bukan suruh dia pakai. Dah nak wi siapa pakai? Wi kepada orang hak yang boleh pakai. Binimu. Ikutlah siapa pun, yang penting orang hak yang boleh pakai. Baik. Seterusnya. Katanya wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhilla adh-dhahab wal harir li inasi ummati wa hurrima ala dhukurihim rawahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa sahhaha. Maksudnya daripada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, emas dan perak dihalalkan bagi kaum wanita umatku. Jadi orang puang halal dia pakai emas. Silap dia terjemah silap. Kita ambil ia silap terjemah. Bukan emas perak. Emas dan sutera, az-zahab wal harir sutera, itu dia emas dan perak. Silap-silaan. Emas dan sutera dihalalkan keduanya kepada kaum wanita dari kalangan umatku. Jadi orang puang boleh pakai emas, boleh pakai sutera. Tapi emas yang dimaksud kata boleh pakai ni, ia melibatkan perhiasan. Manakala bekah pinggang, cawang, hak yang diperbuat daripada emas, macam kita khabar tadi, hak tu tak boleh, laki tak boleh, puang tak boleh. Oleh kerana perhiasan adalah untuk perempuan, maka syarak mengizinkan perempuan berhias dengan emas. Jadi kalau orang puan nak pakai gelang, nak pakai rata, nak pakai cici, nak pakai subang yang diperbuat daripada emas, hukum dia adalah dibolehkan. Pandangan hak yang mengatakan tak boleh orang puan pakai gelang, pakai cici, hak tu pandangan hak yang tidak betul. Jadi orang puan dibolehkan dia pakai emas dan pakai cincin gelang hak yang diperbuat. Boleh belaka. Yang penting benda tu melibatkan perhiasan dia. Adakah boleh secara mutlak ataupun tidak?
Ha. Di sini ulama berbeza pandangan. Sebagian daripada ulama kata sikit ke banyak ke boleh, asal kata perhiasan. Mazhab Imam Syafi'i dak. Mazhab Imam Syafi'i kata boleh perempuan memakai perhiasan gelang, cincin, benda lagi, rata, subang. Tapi dengan syarat tidak israf, tidak melampau, tidak berlaku pembaziran melampau. Kalau dia pakai lebih daripada kadar yang sepatutnya, maka hukum dia adalah haram. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan asal kata ia perhiasan kepada perempuan sikit banyak tidak menjadi masalah. Ini penting orang puan kena tahu ni. Orang puan kena tahu. Sebab dia? Sebab mah di antara benda yang diwajibkan zakat. Mah di antara benda yang diwajibkan zakat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, emas yang menjadi pakaian kepada perempuan tapi pakaian yang harus. Dalam kitab fiqh dia kata, pakaian yang harus maka tidak diwajibkan zakat. Dia kalau emas tu menjadi pakaian kepada perempuan, perhiasan kepada perempuan, rata dia, gelang dia, adakah wajib zakat ataupun tidak? Ulama berbeza pandangan. Ada pandangan yang mengatakan wajib zakat setiap tahun. Ada pandangan yang mengatakan tidak wajib zakat. Ada pandangan yang mengatakan wajib zakat sekali je. Tu pandangan, beberapa pandangan yang berkait dengan perhiasan perempuan. Pandangan mu'tamad yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tidak wajib zakat. Dah kalau orang nak bayar zakat boleh ke tak? Tak ada masalah, boleh, tak ada masalah. Comel baru. Cuma pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i tidak wajib zakat tapi dengan syarat perhiasan yang harus. Maksudnya perempuan saat itu tidak pakai melebihi daripada kadar yang ditetapkan oleh syarak. Kalau dia pakai lebih daripada kadar yang ditetapkan oleh syarak, maka tidak dibolehkan. Maksudnya hak yang lebih saat itu apabila cukup nisab, cukup haul, tetap wajib kena zakat walaupun perhiasan dia. Okey. Itu nanti kita akan bincang dalam bab zakat akan datang, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni kata Rasulullah, emas dan sutera dihalalkan kepada kaum wanita daripada umatku. Dia halal ni bukan wajib. Ya halal lain, wajib lain. Lama kau orang puan ni ambil hadis ni ngatur kata lelaki, ni Rasul kata halal. Mesti kena beli emas. Ada halal lain, wajib lain. Bukan wajib, halal. Tapi kalau sekiranya tok lelaki tak mampu, janganlah siapa ngatur nak beli tiap-tiap bulan. Kalau tok lelaki tak mampu, tok lelaki mampu logilah kalau tok lelaki mampu. Takut tok lelaki tak mampu, siapa ke mampu tok lelaki sudahlah. Nak beli semua ke bini tu. Jadi halal ni bukan mesti wajib. Kalau tak pakai dosa bukan begitu. Dihalalkan bagi wanita umatku dan diharamkan bagi kaum lelaki. Orang lelaki tak boleh pakai mah. Pakai mah tak boleh. Orang lelaki, hukum orang lelaki pakai mah adalah diharamkan, tidak dibolehkan. Di zaman kita ni ada tak orang lelaki pakai mah? Ada, bukan tak ada. Orang Islam pun, tapi biasanya orang yang tak belajar lah. Tu kena berhati-hati, jangan pakai. Sebab kalau dipakai bermakna dia telah melakukan dosa. Setiap saat mesti dia kena buang perkara tersebut daripada diri dia. Kena buang, tak boleh. Maksudnya jangan pakai, hukum dia adalah haram. Ada orang piti banyak sangatnya pakai gelang mah lah, pakai gatam mah lah. Nak tahu nak tunjuk ke siapa? Nak tunjuk. Dia buat perkara tersebut untuk menambahkan dosa. Dosa lain banyak dah. Dosa malas semayang pun banyak dah, dosa tu banyak dah. Nya tambah lagi dosa. Baik. Dengan pakaian emas, sedangkan pakaian emas diharamkan kepada lelaki. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang dibincang oleh ulama adalah masalah emas yang dicampur dengan bahan logam yang lain. Kalau kita tengok contoh cincin juasa, adakah orang lelaki boleh pakai ataupun tidak? Kan dia campuran di antara emas dengan bahan logam yang lain. Boleh ke tak? Apa yang disebut oleh fuqaha adalah kalau sekiranya cincin juasa saat itu, kalau kita bagi kepada pakar dia, dia boleh pisahkan balik di antara emas dengan bahan logam lain. Maksudnya boleh buang balik, ambil balik jirim emas. Maksudnya kalau dia letak di atas api saat itu, dia boleh pisahkan. Orang pakar ni, orang pandai ni, dia boleh pisahkan balik hak campuran di antara emas dengan bahan logam lain. Okey, dia boleh pisahkan emas suku, bahan logam lain suku. Maka hukum dia adalah haram kerana ada jirim emas di situ. Kalau tak boleh nak buat dah. Jadi emas saat itu maksudnya dia campur dalam bahan logam yang lain, kita tak boleh nak keluarkan balik dah emas dengan kita letak di atas api, maka ketika itu dibolehkan kepada orang lelaki pakar.
Selagi, last sekali sebelum daripada kita berhenti, masalah emah putih. Di zaman kita dipanggil ada emah putih. Orang lelaki boleh pakai tak emah putih? Dia emah putih boleh pakai tak, kita kena tengok jirim emah putih tu. Kalau jirim emah putih sama dengan jirim emah kuning tu, maka hukum dia sama. Kalau jirim dia berbeza, nama dia emah putih, maka itu tidak menjadi masalah. Okey. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu. Insya-Allah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan semoga sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.